Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okey, ini adalah topik kita, subtopik kita yang kedua. Okey, kepada subtopik kita yang kedua iaitu getah asli untuk bab 4. So, tak lama lagi kita akan habis insya-Allah bab ini. Okay, dalam minggu ni insya-Allah kita akan habiskan bab 4 ini. Okay, walaupun ada yang blur-blur ke apa ke, okay, InsyaAllah saya akan bantu kamu. Okay, oleh sebab ini adalah topik yang baru. Okay, baru dikeluarkan daripada topik yang besar menjadi topik yang kecil dijadikan topik yang besar. So, ini adalah satu cabaran untuk batch kamu. Okay, jom kita lihat apa yang kita akan belajar untuk hari ini. So, hari ini kita akan belajar getah asli. Pernah tak tahu? Pernah tak pergi kebun getah? Pernah tak pergi kebun getah? Kalau pergi kebun getah tu, kalau yang seronoknya, okay, kebun getah tu, okay, kalau tengok kebun getah tersebut, ada pokok getah. Pokok getah ni kalau kamu tengok kan, kalau dia punya kebun macam ini kan, kebunnya lapang je, seronok tau. Dulu saya kecil-kecil, cikgu ni cerita lagi. Memang saya torik getah, saya beritahu awak lah. Saya memang kerja saya torik getah tolong mak saya. So saya akan kutip getah ni. Hidup saya dulu susah. So saya kena jual getah ni, saya kena jual. Masa tu harga pun murah. Yang mana harga tu kalau seguni tu adalah RM10. So RM10 pun syukur Alhamdulillah dapat kan. Saya jual getah, saya jual sawit. So itu adalah kerja saya dululah. Tak percaya. Inilah Cikgu Ziana. Okay. So kita tengok. Okay, susu getah ni kita panggil dia, nama komersial dia adalah latex. Yang mana kalau latex ni, ini adalah namanya susu getah. Okay, susu getah ni dia dapat daripada kulit pokok getah. Toreh je kulit pokok getah ni, keluarlah susu getah. Okay, susu getah ni sebenarnya dia bukan dalam keadaan cecair lah. Dia dalam keadaan, kalau kamu tengok, dia dalam keadaan warna putih. Yang mana kita nampak dia macam cecair warna putih-putih kan. Dia macam melekit-lekit gitu. Tapi lagi-lagi kalau susu getah ni, toreh-toreh getah, lepas tu petang tu hujan. Esok nak kutip balik, insya-Allah baunya memang semerbak harum. Walaupun kamu pakai sarung tangan ke untuk kutip getah tersebut, bau dia tetap akan melekat dekat tangan. Itulah bau yang saya ingat sampai sekarang. Bau dia sangat busuk sebab bila dia dah bercampur dengan air, bau dia Masya Allah, ya Allah. So itu adalah susu getah. Okay, getah tersebut, getah pun sebenarnya, okay, dia keluar dalam keadaan kececair. Lama-lama dia akan jadi beku. Sebab apa? So kita belajar. Okay, so sebenarnya pokok getah ni apa nama saintifik dia? So nama saintifik dia adalah Hevia brasiliensis. Okay, yang mana pokok ini, okay, dulu, zaman-zaman dulu, okay, sebenarnya tak ada Malaysia, tak ada dekat Malaysia, tapi pada tahun 1877 dia dibawa ke Malaysia, lepas tu dia berkembang dekat kita punya negara kita sampailah sekarang. Tapi kalau kita tengok sekarang ni kan, tak macam dulu memang Malaysia ni banyaknya adalah pokok getah. Tapi sekarang ni mulai dulu zaman bila dah kejatuhan harga getah, orang tanam sawit. So banyak kat sini pula sawit pula dah. Getah kita nampak macam makin tak berapa nampak lah pokok getah ditanam kan. Melainkan kalau kita tengok dia ditanam dekat estate-estate. Tapi estate sekarang pun banyak kelapa sawit dah ditanam. Okay, dalam bab ini kita ada 4 stand pembelajaran yang kita akan belajar. Okay, yang pertama kita nak namakan, getah, nak melihat apakah penamaan dia dan bagaimana strukturnya dan bagaimana sifatnya, dan juga kita akan buat eksperimen. So untuk eksperimen ni saya akan terangkan sahajalah. Nanti kita akan buat dalam makmal, okay, penggumpalan latex. Okay, kemudian kita akan buat proses pemvulkanan. Okay, apa itu proses pemvulkanan? So nanti juga kita akan belajar. Okay, dengan itu pemvulkanan kita belajar menggunakan sulfur. Okay, so yang kemudian kita akan belajar mengenai sifat kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Kita nak lihat, okay, siapa lebih kenyal, getah tervulkan ke getah tervulkan. Okay, so latex ini adalah sejenis kolloid, okay, yang mana dia adalah bukan larutan. Okay. Okay, yang mana zarah getah ini, okay, dia tak larut dalam air, tapi sebaliknya dia akan berasingan dalam air. Sebab itu kalaulah dia terkena hujan,
Okey, air tersebut dia tidak akan meresaplah dalam getah tersebut. Dia akan bertakung dekat atas getah tu. Okey. So, latex merupakan cecair warna putih yang diperoleh pada pokok getah apabila kulit pokok getah ditoreh. Torehlah pokok getah tersebut, dia akan keluarkan cecair. Okey, cecair yang berwarna putih. Okay, kita panggil cecair tersebut adalah sebagai latex. So, kalau cikgu cakap apakah nama lain untuk latex? Nama lain untuk susu getah, that is a latex. Okay. So, getah asli dalam latex merupakan sejenis polimer semula jadi. Okay, kita dah belajar dua jenis polimer. Polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi daripada yang memang telah tersedia dekat alam sekitar kita. Contohnya protein, kanji, okay? Susu getah ni adalah salah satu polimer semula jadi. Polimer sintetik, nanti kita akan belajar getah sintetik pula. Man-made, maksudnya buatan manusia. Okay, so untuk getah, okay, nama monomer dia adalah isoprena dan ini adalah formula strukturnya. So, dalam nota kamu, okay, kamu tuliskan nama isomer dia iaitu nama monomernya iaitu isoprena dan lukiskan dia punya struktur untuk monomer getah isoprena. Okay, isoprena ni kalau kamu tengok ada berapa C? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 C. So kalau 4 C maksudnya nama dia dekat sini adalah but. Kalau kamu tengok sini nama ni adalah but. Sebab dia ada 4 C. Kemudian ada CH3. CH3 yang attach pada karbon nombor 2. Yang attach pada karbon nombor 2. Okey, kat sini ada nombor 2. Ni nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, that is a methyl. 2 methyl. Okey, lepas tu kamu ada nampak dia punya ikatan double bond, ikatan ganda 2 pada karbon nombor 3 dan pada karbon nombor 2. Sebab itu dia panggil 2 methyl but 1 3 diin pada karbon nombor 1. Karbon nombor 1. Ini karbon nombor 1. Karbon nombor 1 dan karbon nombor 3. Sebab itu dia tulis 1, 3 diin. So, kamu kena tahu ya. Okay, tuliskan juga dalam nota kamu. Okay, apakah nama IOPAC dia? Dia adalah 2 methyl but 1, 3 diina. 2 methyl but 1, 3 diina. So, ini adalah formula struktur dia. Okay, bila dia dah jadi monomer, dia akan kamu panggil dia, letakkan nama dia di depannya adalah poly. Okay, belakang isoprena, that is dia punya monomer. Polyisoprena. Polyisoprena. Okay, kalau kamu nampak apa beza ini dengan ini? Yang ini, dia punya double bond tadi, ikatan ganda 2 tadi dipecahkan. Hujung tadi pun dipecahkan dan digerakkan di tengah-tengah. Hanya letak ada 1 di sini. So, nanti yang ini, konsep yang ini bagaimana dia jadi macam ini, kamu akan belajar semasa tingkatan 6 ataupun matrikulasi lah. Okay, so nanti kamu hanya perlu tahu, okay, struktur untuk polimer dia macam mana, beginilah. Okay, pastikan kamu ada bracket secara petak. Okay, kemudian tuliskan N dekat luar. So maksudnya isoprena ni bercampur secara banyak. Okay, secara banyak dan akan menjadi polyisoprena. Okay. Kemudian, okay, dalam struktur getah ini adalah zarah getah lah. Okay, dalam zarah getah ini, okay, di tengah-tengah inilah yang kita panggil dia punya zarah-zarah polimer dia. So, ini dalam ini yang bentuk macam berbenang ni, okay, inilah polyisoprena. Maksudnya polimer ni dekat tengah-tengah, dekat dalam membran ni. Okay. So, dikelilingi kat sini adalah membran protein zarah. Okay, yang mana semua dia punya kulit ni, dia ni bercharge negatif. So, dia adalah bercharge negatif. Kiranya dekat permukaan luar ni bercharge negatif. Okay, kalau cikgu laju, bagi tahu cikgu ya. Okay. Kemudian, okay, ini membran, dalam ni ada zarah-zarah polyisoprena tadi dikelilingi oleh negatif. So, bila dia negatif, okay, hal ini akan menyebabkan zarah-zarah molekul getah ni susah untuk menggumpal. Okay,
Getah makan menolak antara satu sama lain dan mengelakkan zarah getah itu untuk menggumpal. Okey. Tapi sebenarnya bila boleh tak getah di dalam keadaan cecair tersebut dia convert menjadi ditukarkan menjadi pepejal. Pernah kamu tengok kalau kat kepung-kepung getah dekat kepung getah tu kan? Macam mana tadi dia cecair dia boleh jadi pepejal pula? Okey. So dia ada dua kaedah. Okey. Kaedah yang pertama secara semula jadi. Okey, keadaan secara semula jadi tu macam mana? Okey, jom kita lihat. Okey, jom kita lihat. Dia ada cerita dia. Okey, sebelum kita nak tengok macam mana penggumpalan getah, kita panggil penggumpalan getah tau. Cikgu, apa tu penggumpalan getah? Okey, penggumpalan getah tu bila getah tersebut dia jadi beku, jadi pepejal. Daripada cecair dia gumpal, dia akan jadi pepejal. Macam mana dia boleh jadi gumpal, jadi pepejal ni? So jom kita lihat nanti. Sebelum tu, kita belajar dulu, okey, apakah ciri-ciri getah asli? Ingat tak? Ciri getah asli. Apa cikgu maksud ciri getah asli? Okey, getah asli tu, getah asli bermaksud purely getah. Getah tulen. Dia tak letak apa-apa bahan-bahan yang nak jadikan dia kuat. Tak ada. Dia tak letak. Apa yang dia, apakah ciri-ciri getah asli? Okey, yang pertama, okay. Ciri-ciri getah asli yang pertama dia lembut. Okay, lembut. Memang sangat lembut. Kalau kamu tak percaya, kau ambil getah yang ikat plastik ke, mana-mana ikat ke ikat makanan ke, ikat apa benda yang kau buat tali skipping masa kecil-kecil dulu, ingat tak? Tu kamu tak ada. Saya suka buat tali skipping daripada getah tu. So, saya akan skip. Saya akan melompat lah guna getah. Kan kalau tarik, dia lembut je kan. Kemudian dia kenyal. Sebab tu kalau kamu tarik, dia akan jadi panjang. Okay? Dan dia tidak tahan haba. So, maksudnya bila kamu terkenakan dengan haba ataupun sebab itu, tayar getah yang dekat kamu guna untuk motor ke, kereta ke, kamu tak ada gunakan getah asli. Yang itu getah vulkan. Nanti kita akan belajar. Okay, kemudian dia adalah penebat haba dan mudah dioksidakan, reaktif kepada bahan kimia dan kalis air. Macam banyak keburukan kan? Macam dia tak berapa kuat, tak tahan haba. So banyak macam negatif dekat dia. Tapi ada sesetengah industri yang memerlukan getah asli ni sebenarnya. Nanti kita tengokkan kegunaan getah asli dalam kehidupan kita. Okay, ciri-ciri getah asli ini bergantung kepada polimer getah yang merupakan sejenis polimer elastomer semula jadi. Okay, dia adalah sejenis elastomer semula jadi. Apa maksud elastomer? Kita dah belajar kan jenis plastik hari tu. Kita ada termoset, kita ada termoplastik, kita ada elastomer. Elastomer tu apa yang hari tu? Yang mudah dikenyalkan, yang mudah ditarik. Itu is elastomer. Okay, tapi dia adalah semula jadi, dia bukan sintetik ya. So kewujudan ikatan ganda dua pada struktur polimer getah mempengaruhi daya tahan getah asli terhadap pengoksidaan oleh udara. Okay. So sebab wujudlah ganda dua ini, so ini akan mempengaruhi bagaimana ketahanan getah terhadap daya dan bagaimana pengoksidaan dia. Okey, jom kita tengok keterangan untuk setiap ciri-ciri tersebut. Okey, yang pertama lembut tadi. So pepejal tu lembut pada suhu bilik. Okey, dia lembut. Kalau kamu tarik dia, lembut je kamu nak tarik dia. Okey, kemudian dia adalah kenyal. Kenyal tu maksudnya getah tersebut dapat diregang, lepas tu dia kembali kepada keadaan asal. Okay, kalau kamu buat nota, kamu ambil yang ini, ciri ni je. Buat dalam bentuk mind map. Okay? Tak payah kamu nak explain kat sini. Okay? So, yang ketiga, tidak tahan haba. Maksudnya, pada suhu yang tinggi, getah tersebut akan lembut dan melekit-lekit. Okay? Kemudian penebat elektrik, maksudnya dia tidak mengalirkan arus elektrik dan dia adalah sejenis penebat haba yang sangat baik. Maksudnya dia memang tidak akan mengalirkan arus elektrik dan mudah dioksidakan. Apa maksud mudah dioksidakan? Kamu dah belajar apa itu pengoksidaan. Okay, pengoksidaan adalah proses apabila kamu tindak balaskan dengan oksigen, dalam udara yang mana akan menyebabkan getah asli tersebut teroksida. So dia juga reaktif, maksudnya dia sangat senang untuk bertindak balas dengan apa-apa bahan kimia. Contohnya asid ke, alkali ke, pelarut organik ke, dia sangat mudah untuk bertindak balas. Kemudian kalis air. Apa tu kalis air? Kalis air tu maksudnya dia tidak telap air.
tidak terlap air. So saya nak ingatkan ya, pelajar yang masuk hari ni tolong masuk kat dalam kehadiran ya. Okey, terima kasih. Okay, so ini jadi saya kata kegunaan produk getah asli. Okay, so produk getah asli ni, okay, tengok yang pertama dia nak buat apa nama kasut, getah skipping, tayar kan. Tayar ni pun adalah mandu kita nak buat ada inovasi dia. Macam mana nak bagikan dia tahan sebagai tayar kenderaan. Okay, sarung tangan yang top glove tu. Okay, tapak kasut pun dibuat daripada getah. Okay, so Dr. Lee Jianjung ni, dia adalah saintis lembaga getah yang berjaya mencipta earthquake isolator daripada getah yang digunakan di seluruh dunia. Oh, bagus doktor ni. So, dia adalah salah seorang pencipta earthquake. Dia maksudnya dia adalah penyerap daripada gegaran semasa gempa bumi. So, getah dia buat daripada getah. Dia dibuat daripada getah untuk menyerap getaran tersebut. So, dia dapat kurangkanlah gempa bumi. So, selalunya negara-negara yang ada terdedah kepada gempa bumi macam dekat mana? Dekat apa nama? US ke mana, dia akan ambil produk yang macam ini. Okay, so dekat Malaysia agensi bertanggungjawab adalah Lembaga Getah Malaysia. Okay, Lembaga Getah Malaysia. Okay, kemudian jom kita masuk. Tadi cikgu dah tanya kan dengan kamu, okay, macam mana susu getah tu boleh beku dengan sendirinya. Susu getah saya sebut sebagai latex lah ya. Semua orang sebut pakai latex. So, latex ni dalam bentuk cecair yang mana untuk diproses atau boleh dibiarkan, dia boleh biarkan saja, dia boleh jadi beku sendiri. Okay, dan dipungut sehari selepas penurunan. Kiranya kalau contohnya pagi kita toreh, esok baru kita akan ambil dia punya getah tersebut. So, penggumpalan latex dalam bentuk cecair perlu disegerakan selepas terdedah kepada udara, okay, untuk beberapa jam, dan latex akan mula menggumpal dan berubah menjadi pepejal. Okay, apakah menyebabkan latex tersebut mudah untuk menggumpal? Okay, sebenarnya dia ada dua kaedah. Macam dulu, zaman-zaman dulu saya biarkan sahaja getah tersebut membeku dengan sendiri. Esok pagi baru saya kutip getah tersebut. Tapi kalau terkena nasib yang tak baik, kalau hujan pada hari tu, so getah tersebut lambatlah dia nak beku. Betul. So, nak bagi cepat nak beku, kita kena adakan unsur hidrogen dekat dalam susu getah latex tersebut. So, apakah produk yang ada menghasilkan ion hidrogen? So, kamu sendiri dah belajar kan? Okay, dalam asid. Asid akan menghasilkan ion hidrogen. So, kita letakkan macam dulu saya nak bagi dia cepat dia beku. So, saya letakkan namanya asid. Asid macam cuka lah, tapi bukan cuka guna kat rumah, tapi ini untuk industri getah lah. Letakkan, so nanti dia akan cepat beku. So, tak adalah kita nak tunggu esok baru kita kutip. Ataupun tadi macam penyataan tadi, dia kata latex tu pun dia boleh menggumpal dengan sendiri tanpa kita letakkan apa-apa unsur asid, yang mana bila dia terdedah kepada udara, dekat sekitar udara kita ni ada bakteria. Okay, bakteria ini akan menghasilkan suatu asid. Asid apa? Namanya asid laktik. Yang mana asid laktik tersebut dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okay, dia akan meneutralkan di sekitar membran getah, zarah getah tersebut. Okay, jom kita lihat. Okay, yang ini kita nak buat dalam makmal. So, selalu saya buat, memang pelajar sukalah buat yang ini. Okay. Yang pastinya kena ada susu getah lah, kena ada latex. Okay, kemudian dekat sini dia pakai asid, nama asid dia adalah asid etanoik, dan dia juga letakkan ataupun kita kena letakkan larutan amonia. Kiranya itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, asid etanoik dan larutan amonia adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kita nak tengok apa? Okay, kita nak tengok hipotesis dia. Kehadiran asid akan menyebabkan penggumpalan, manakala alkali akan menghalang penggumpalan. Yang macam saya cakap tadi, ion hidrogen daripada asid dia akan membantu untuk penggumpalan getah, manakala
alkali tu bukan ion hidrogen kan? Dia tak ada ion hidrogen kan? So, dia akan menghalang daripada pembekuan getah. Sebenarnya kan, dalam industri kita, ada setengah kilang dia perlukan getah dalam bentuk cecair. Okay, ada setengah kilang dia perlukan getah tersebut dalam keadaan pepejal. So, macam mana kita nak halang getah tersebut, yang getah tersebut cikgu kata dengan sendirinya boleh menggumpal dalam keadaan bila terdedah kepada udara kan? So, macam mana kita nak elakkan? So, kita letakkan alkali untuk menghalang dia daripada menggumpal dengan sendirinya. Okay, ada setengah industri dia perlukan latex itu dalam keadaan cecair. Sebab itu kita nak halang dia, kita letakkan alkali. So, contoh alkali dalam makmal kita akan guna adalah amonia lah. So, nanti kita letakkan dalam 2 bika, yang mana dua-dua bika tu kita letakkan latex. Okay, bika yang pertama kita letakkan latex dengan asid, iaitu asid etanoik. Okay, kita letakkan dalam 2 cm3 sahaja. Okay, kemudian bika yang kedua kita letakkan amonia. Okay, bika yang satu lagi kita jadikan sebagai kawalan. Kawalan tu maksudnya kita biarkan sahaja pada suhu bilik. Kita nak lihat berapa lama, adakah dia akan menggumpal ataupun tidak. Okay, so nanti at the end of the experiment, pada akhir eksperimen, apa yang akan kamu dapati bahawa dalam bika yang berisi asid, dia akan menggumpal, dia akan membeku, kiranya dia akan jadi pepejal. Manakala dalam keadaan, apabila kamu letakkan amonia tadi, dia akan kekal dalam keadaan cecair. Okay, kalau dalam keadaan C, dia akan mengambil masa lama untuk dia beku dengan sendiri. Tapi kita akan beku, tapi take time. Okay, dia mengambil masa yang lama juga. Okay, so kemudian kita lihat bagaimana proses penggumpalan latex. Okay, cikgu dah cerita tadi dekat sekitar zarah getah, okay, ataupun zarah latex tersebut, dia ada membran protein. Okay, di sekitar membran protein ini bercharge negatif. Nampak tak? Charge negatif. Dalam ni barulah kita ada zarah getah tersebut. Okay, kita tengok ya, seperti zarah dia. Cikgu, macam mana boleh jadi macam ni? Okay, kalau macam cikgu kenapa bulat-bulat macam ni? Kan ingat, fikir ya. Kamu cuba kamu imagine. Suatu zarah tu mesti dibentuk dalam keadaan bulat kan? Zarah kamu dah belajar daripada tingkatan 4 lagi. Zarah-zarah apa-apa di dalam keadaan yang bulat-bulat-bulat. Okay, umpamanya di dalam keadaan bulat-bulat. Yang mana tapi untuk zarah getah ni, dia ada zarah bulat, membran protein, dikelilingi negatif. Charge negatif. Charge negatif. So, kita lihat dekat sini. Kalau kamu tengok kat sini, membran protein ni bercharge negatif. Yang mana bercharge negatif. Negatif jumpa negatif akan jadi apa? Dia akan menolak ke dia akan menarik? Dia akan saling menolak. Okay, negatif dengan negatif dia akan saling menolak dan menyebabkan zarah getah tersebut tertolak daripada mendekati satu sama lain. So, dia dalam keadaan cecair lagi lah. Okay, bila ion hidrogen, daripada mana ion hidrogen ini? Sama ada yang pertama, kamu letakkan asid yang tadi, asid etanoik. Daripada asid etanoik, kamu akan dapat ion hidrogen kan? Kamu dah belajar kan? Bila dia terion, dia akan menghasilkan ion etanoik dan ion hidrogen. So, ion hidrogen, charge dia apa? Charge dia adalah positif. Okay. Kalau dalam keadaan udara yang sekeliling pula, bakteria akan membawa suatu asid yang mana kita panggil dia sebagai asid laktik, yang mana asid laktik tersebut ada mengandungi ion hidrogen. So, ion hidrogen bercharge positif. So, yang positif tadi dia akan meneutralkan. Okay, dia akan meneutralkan charge negatif daripada dekat membran protein tersebut ya. Okay, dia akan meneutralkan. Okay, bila dia neutral dekat situ, so automatik membran tersebut yang tadi yang dia sentiasa menolak, bila dia neutral, okay, membran protein tersebut dia akan pecah.
Macam mana dia pecah? Okay, bila zarah-zarah getah tadi dia akan berlanggar antara satu sama lain. So dia akan berlanggar di antara satu sama lain sebab dia dah jadi neutral dekat luar ni. So dia akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan daripada pelanggaran tersebut dia akan menyebabkan membran protein ni pecah. Dia akan pecah. So kemudian dalamnya ada polimer kan. Ini polimer kan. So polimer dalam getah tadi dia akan bergabung. Nampak? Dia bergabung antara satu sama lain dan akan menyebabkan penggumpalan latex. So dia akan menyebabkan penggumpalan latex. So latex tersebut dia akan menggumpal lah. Semua polimer dia akan menggumpal. So dia akan menjadi beku. Itu dah ceritanya. Panjang cerita ya. Okey, so yang ini pula explanation dia nak cakap asid dapat menggumpalkan latex dengan meneutralkan membran protein yang bercas negatif. So penggumpalan yang boleh berlaku dengan masukkan asid sahaja. So dengan masukkan asid lemah. Janganlah kau masukkan asid sulfuric acid pula. Asid sulfurik pula. Okey, dia tak boleh. Dia kena asid lemah saja. Okey, ataupun secara semula jadi kamu dedahkan dekat udara. Okey, yang dekat udara tadi cikgu cakap apa? Ada bakteria yang mana merembeskan asid laktik yang mana dia akan menyebabkan latex tersebut menggumpal. Okey. So, selalu kalau saya zaman dulu saya jual getah dan getah keping ni. Saya ada mesin ni. Nenek saya dulu ada mesin ni. So, kan dah getah tu dah beku kan? Dia dalam keadaan beku. So, macam mana? Saya selalu ambil getah yang cecair tu. Okay, kalau nenek saya kata, okay, ambil getah cair. So, saya pun ambil getah cair. So, saya akan masukkan dalam satu tong. Tong tu besar lah juga. So, tong yang besar tersebut nanti dia akan beku tau. Letakkan asid, dia akan beku. Bila dia beku, kita nak bentukkan getah keping ni. Getah keping ke getah scrub ke mana-mana lah. So, masukkan dalam mesin ni. Dia akan gelik lah bagi nipis getah tersebut. Sama juga dengan getah blok. Getah blok pun ada, getah scrub. Getah scrub ni kalau kamu tengok di bulat-bulat dia daripada cawan getah tu. So daripada getah tu pun dijual lah. Selalu saya jual getah keping ni ataupun getah scrub ni lah. Getah keping ni bila dia masukkan dalam mesin tersebut, okay, kita akan keringkan dia dulu. Sebelum kita jual. Janganlah kau jual basah ni, tak. Kita keringkan dia dulu, baru kita jual. Okay, ini sebelum kita hantar dekat kilang lah. Okay. Kemudian, tadi nak menggumpalkan. So, kita nak menghalang dia daripada menggumpal. Okay, kita kena letakkan suatu cecair yang mana cecair tersebut mesti bersifat alkali. Okay, alkali contohnya macam amonia lah. Okay, amonia diletakkan nak bagi latex tersebut tidak menggumpal. Kenapa? Sebab dalam larutan alkali ni, alkali menghasilkan ion apa? Macam asid menghasilkan ion hidrogen. Tapi kalau alkali, dia menghasilkan ion hidroksida. So, yang mana ion hidroksida tadi, dia akan meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okay, tengok yang ni. Okay, bakteria dia datang bawa asid. So, nanti kalau nak elakkan dia daripada berlanggar, zarah-zarah ni berlanggar, dengan cepat kamu letakkan amonia dulu. Sebab amonia nanti dia akan neutralkan lagi sekali ion hidrogen yang dibawa oleh asid tersebut. So, dia akan mengelakkan dia so dia akan negatif. So, dia akan menolak antara satu sama lain. Kemudian, dia tidak akan menggumpal. So, membran protein tersebut dia akan kekal bercas negatif dan akan tertolak mendekati antara satu sama lain. Itu kena hati-hati ya. Kena tahu apa fungsi asid dan kena tahu apakah fungsi alkali. Okey. Okay, produk yang dihasilkan perlu dibasuh dah. Okay, yang ini menghasilkan produk daripada latex. Okay, ini adalah sikit projek lah nak buat aktiviti di dalam makmal. Okay. So, yang ini pun nanti kita akan belajar. Okay. So, saya nak tunjukkan satu video. Okay. Video bagaimana penggumpalan latex. Kejap ya. Tapi video ni bahasa Inggeris. Siapa yang allergic dengan bahasa Inggeris, cikgu akan explain bahasa Melayu. Okay. Jangan risau. Okay, coagulation tu maksudnya penggumpalan.
Coagulation tu maksudnya penggumpalan raba. Getah. Coagulation process of latex. If the latex is exposed to air, the coagulation process will occur. This is due to the action of bacteria in latex, which produces acid. The latex coagulation process can be accelerated by the addition of dilute acid solutions as a supplier of ions into rubber latex. Acid commonly used is methanoic acid, where coagulation will occur within a few minutes. Okay, maksudnya dekat sini, asid akan mempercepatkan proses penggumpalan latex. Alkaline solutions such as ammonia solution can prevent the coagulation of latex. The positively charged hydrogen ions from the acid that produced by Okey, alkali pula adalah satu produk yang mana adalah satu cecair yang mana dia akan mengelakkan proses penggumpalan latex. Dia akan meneutralkan kembali ion hidrogen yang hadir daripada asid tadi. bacteria can be neutralized by the negatively charged hydroxide ions from the ammonia solution. In the rubber latex, rubber molecules in small groups encompass. Okey, tengok dekat sini. Okey, ini adalah molekul-molekul getah. Yang mana molekul-molekul getah dia ada membran protein yang mana dia ada charge negatif di sekeliling membran protein tersebut. Dia akan menolak antara satu sama lain yang ini akan menyebabkan latex tersebut tidak akan menggumpal. By the negatively charged cell membrane proteins. The protein membrane colloid particles will repel each other to prevent the rubber polymer molecules come together to become one big lump. Coagulation of latex can be done by... Okey, yang ini pula, bila asid dah masuk, bila asid masuk, asid bercharge apa? Dia bawa ion apa? Dia bawa ion hidrogen. So, ion hidrogen bila dimasukkan ke dalam latex, dia akan meneutralkan ion negatif dekat membran tersebut. Okey. By adding acid to it or leaving it in the air for 1 to 2 days. This is due to the presence of acid produced by the action of bacteria in the rubber latex. Positively charged ion from the acid will neutralize the negative charges on the membrane of colloidal particles in natural rubber latex. Collisions between colloidal particles. Ini adalah pelanggaran bila dah neutral tadi. So membran zarah-zarah getah tersebut dia akan berlanggar. Berlanggar di antara satu sama lain yang mana dia akan menyebabkan protein, membran protein untuk zarah getah tersebut dia akan pecah. Will break the membrane. When membranes break, polymer molecules of rubber released and combine with one another. This is known as the latex coagulation process. Bila tadi dia dah pecah, membran protein dia akan pecah, dia akan menggumpas zarah-zarah protein dekat dalam tu akan menggumpal di antara satu sama lain. Terima kasih. So saya dah explain pun dalam bahasa Melayu. Hopefully semua orang nampak bagaimana proses penggumpalan getah tersebut. Itu proses penggumpalan getah. Kita nak masuk pemvulkanan getah. Apa tu pemvulkanan getah? So kamu tahu kan, sifat getah asli tu lembut, lepas tu mudah teroksida bila terkena udara. Kemudian dia pun tak tahan haba. Dia tak tahan haba. So itu menyebabkan getah tersebut kadang-kadang untuk industri yang berkenaan dia tak sesuai digunakan. So ciri-ciri getah asli ni dapat ditingkatkan. Dapat ditingkatkan untuk macam mana? So, proses pemvulkanan di mana proses menghasilkan getah yang lebih kenyal. Yang tadi kenyal je kan? So, ini nak jadikan lebih kenyal melalui rangkai silang antara rantai polimer. Rangkai silang di antara polimer tu maksudnya dia nak wujudkan. Kalau kamu nampak kan? Ini adalah molekul getah. Ini adalah polimer getah. Dia dah sambung monomer dia jadi polimer panjang-panjang. So
So di antara yang panjang-panjang ni rantai yang atas, ni rantai bawah. Okey. Antara rantai-rantai tersebut dia akan masukkan unsur sulfur. Okey, akan meletakkan unsur sulfur yang mana sulfur tersebut akan membuat ikatan di antara rantai-rantai polimer getah ni. So dia akan membuat rangkai silang sulfur di antara molekul-molekul getah ni. So sewaktu proses pemvulkanan ni, ikatan ganda 2 antara karbon terdapat dalam molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur. Sulfur ni letak masa bila cikgu? Masa proses pemvulkanan, maksudnya masa unsur getah dimasukkan dalam latex. Dalam latex, so sulfur akan dimasukkan dalam industri dia lah ya. So dia akan menghasilkan rangkai silang. So sebenarnya dalam polimer getah yang biasa, dalam polimer getah yang biasa, kalau kamu tengok dia adalah lembut. Kenapa cikgu dia kata lembut? Kalau kamu tarik, dia akan tarik panjang kan? Dia lembut lah kiranya dan dia tidak kenyal sangat. Okay, so dia adalah kenyal. So tarik dia, dia sangat lembut. Kenapa? Sebab di antara polimer-polimer getah ni tak ada rangkai silang. So bila diletakkan sulfur, so wujudlah rantai silang tersebut. So dia tidak akan menggelongsor di antara satu sama lain. Konsep yang sama kita gunakan untuk alloy. Ingat tak alloy? Kenapa logam tulen lagi lembut berbanding dengan alloy? Sebab di antara alloy tersebut sama saiz. Ingat tak kamu belajar tingkatan 4 bab 8 tahun lepas? Di antara alloy logam tulen tu saiz dia semua sama. Contoh kalau dia adalah besi, so semuanya adalah besi. Contoh macam ni lah kan. Saya lukis sikit lah kan. Saya lukis sikit. Kalau dia besi, maksudnya semua unsur dia adalah besi. So dia semua sama saiz. Dan yang sama saiz ni dia mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Tapi bila wujudlah ada unsur yang lain, maksudnya alloy lah dia wujud, so dia tidak mudah menggelongsor di antara satu sama lain. So konsep ini samalah macam getah. Getah ni bila kamu masukkan unsur sulfur ni, so dia akan membuat rangkai silang di antara polimer-polimer getah ni. So ini yang membuatkan dia lagi kuat. Dan akan lebih kuat. Dia akan lebih kuat. Kemudian kalau kamu tengok, ini adalah proses pemvulkanan dekat dalam dekat sekolah lah. So dekat sini kena hati-hati sebab sulfur ni bahaya. So kamu kena buat dekat dalam kebuk wasap. Kamu nak jadikan getah yang lebih kuat lah. Pernah tak dengar tayar Goodyear? Tayar Goodyear ni dibuat oleh Charles Goodyear, yang mana dia direkodkan sebagai individu yang menemukan dan mempatenkan proses pemvulkanan pada tahun 1844. So yang ini adalah video juga, so kamu boleh tengok, nanti boleh buka lah video tersebut. So kalau cikgu buka dekat sini, mana video cikgu tadi? Ya, yang ini, yang kedua. Ini Charles Goodyear. Ini adalah Charles Goodyear yang mana dia ni buat kajian. Macam mana dia kata kenapa getah ni dia kata lembut, lembik, tak tahan haba. Tengok, lembik macam itu kan. So dia kata dia buat kajian. Macam mana dia nak hasilkan getah tu jadi keras. Macam tak nampak tak? Dia lembut. Dia mudah ditarik. So dia kata macam mana dia nak jadikan pokok getah ni, susu getah ni, latex tersebut jadi kuat, tahan haba. So dia buatlah kajian. Ini susu getah lah. Ni yang orang cakap tak payah dah dengar ya. Kemudian si Charles Goodyear ni pun buat juga. Kenapa dia tak tahan haba, mudah dibakar. So dia pun buatlah kajian. Dialah yang menemukan tayar Goodyear sekarang ni. So dia pun masukkan unsur sulfur. Ada satu bahan tu dididihkan, dia masukkan dalam unsur sulfur tu, kemudian dia pun dapatlah getah yang kuat. So dia buatlah tayar getah yang kuat. So nanti dia akan hasilkan getah-getah tersebut. So inilah salah satu saintis lah, tahu tak. So sebab itu dia kaya sekarang ni. Nampak tak? Dia punya satu dunia guna tayar kereta dia.
So nanti kamu boleh tengoklah video ni. Sebab video ni pun dalam bahasa Inggeris. So kamu boleh tengok nanti. Okay. So kamu boleh tengok nanti ya. Okay. So nanti boleh tengok. Okay. Jom kita lihat kita punya buku teks tadi. Okey, so pemvulkanan kita dah belajar, okey. Kemudian, okey, ini adalah teknik pemvulkanan alternatif. Okey, dulu tak ada belajar yang ni, okey, sekarang kamu belajar. So, pemvulkanan dengan menggunakan sulfur, okey, merupakan kaedah yang paling utama. Maksudnya utama untuk pemvulkanan kita guna sulfur. Okey, untuk menghasilkan getah tervulkan daripada getah asli. Okey, adakah kamu tahu selain daripada sulfur, dia juga ada guna benda yang lain? Okay, namun begitu, kaedah pemvulkanan ini tidak dapat digunakan oleh jenis getah yang tertentu. Terutama getah sintetik yang tidak mengenai ikatan antara ganda dua antara karbon. Okay? Terdapat beberapa teknik pemvulkanan alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan getah tervulkan. Okay, so getah tervulkan adalah bebas sulfur dan lebih mesra alam. Kiranya dia nak menghasilkan satu getah tervulkan yang mana dia tak ada unsur sulfur. Sebab kadang-kadang tu ada getah sintetik yang mana dia tak boleh kalau tak ada ikatan antara ganda dua di antara karbon ini. So di antara salah satunya adalah pemvulkanan alternatif, iaitu salah satunya kamu gunakan larutan peroksida ataupun sinaran yang kuat ataupun logam oksida. So nanti boleh scan yang ini pun akan keluar. Tapi kalau nak tengok tu, tak silap saya dia dalam bahasa Inggeris juga. Ini dia dalam keadaan nota sajalah, dia bukan video lah. Okey, yang ni tak bahasa Melayu. Okey, ini adalah penerangan. Okey, panjang-panjang kan, so tak cikgu terangkan lagi singkat. Okey, yang ini dia menggunakan kaedah sinaran. Okey, yang mana sinaran tadi kan kita ada belajar sinaran peroksida ataupun logam oksida kan. Okay, ini adalah salah satu bagaimana kaedah pemvulkanan. Dia tak menggunakan sulfur tapi dia menggunakan sinaran. So alternatif lah yang lain. Yang mana dalam kaedah menggunakan sinaran ni, dia gunakan sinaran mengayon. So kalau kamu tengok ni, dia menggunakan sinaran mengayon yang mana dia dapat wujudkan ikatan kimia di antara molekul-molekul getah tersebut dan dia buat jaringan 3 dimensi, 3D ya, yang mana dia meningkatkan lagi sifat elastik dia dan mechanical latex tersebut. Okey. Secara konvensionalnya, pemvulkanan dapat dilakukan dengan memanaskan latex dengan sulfur. Biasa macam itulah. Tapi sedangkan pemvulkanan sinaran, maksudnya digunakan sinaran cahaya, sinaran mengayon, okay, adalah salah satu kaedah pemvulkanan tanpa gunakan sulfur. Okay, so macam mana? So jom kita lihat. Okay, so pemvulkanan secara sinaran ni, okay, dapat dilakukan ataupun dapat dijalankan, okay, apabila sinaran mengayon ni mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Okay, contoh sinaran yang sangat tinggi, sinaran gamma, alu elektron. Okay, so walau bagaimanapun, kaedah ini memerlukan kuantiti sinaran ataupun dos sinaran yang tinggi. So ada juga keburukan dia lah. So dia akan mencapai tahap mekanikal yang boleh diterima. Okay, oleh itu bahan monomer akrilat, kan, bahan penstabil akan ditambah dalam latex sebelum bermulanya proses penyinaran. So kehadiran bahan monomer akrilat dapat mengurangkan dos sinaran yang dipeluang. Okay, sebenarnya dos sinaran gamma ni sangat bahaya ya. Dia adalah salah satu sinaran nuklear, sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif yang sangat kuat kuasa pengayonan dia. Okay, yang mana latex getah asli akan tervulkan dengan sinaran. So dia nak bagikan sinaran tu sikit je pakai. So dia pakai monomer akrilat dan bahan penstabil. Okey. So nanti apakah kegunaan getah asli dan dewan dalam sinaran? So dia bebas daripada sulfur, dia bebas daripada cytotoxicity. Kiranya toksik daripada sulfur tersebut akan dapat dikurangkan dan alahan pun akan dapat dikurangkan. Okay, apabila kamu gunakan kaedah sinaran. Okay. Tapi dalam kamu punya buku, memang kamu belajar yang utamanya pakai sulfur. Yang ini sinaran ke, logam oksida ke, peroksida ke, ini adalah kaedah alternatif.
Okay, so bab ini sebenarnya agak banyak membaca lah. So sebab itu saya bercakap je dari tadi kan. Tak ada kira-kira ke cikgu? Tak ada. Bab yang hari tu kira-kira. Okay. So ini dalam makmal nanti kita nak buat. Okay, tadi kamu dah buat getah tervulkan. So kita nak tengok. Okay, bagaimana dia punya kekenyalan. Antara getah tervulkan dengan getah tak tervulkan, mana yang akan lebih kenyal? Okay, kalau ikut hipotesis dia, getah tervulkan lebih kenyal berbanding getah tak tervulkan. So, kamu akan menggunakan dua jenis getah yang berbeza. Satu getah tervulkan, satu getah yang tak tervulkan. Apa yang kamu nak tengok? Okay, kamu akan letakkan pemberat ni sama dia punya berat dia. Kamu nak lihat bila pemberat ni diletakkan pada dua jenis getah yang berlainan ni, kamu nak tengok pemanjangan getah lepas pemberat ini dibuang. So macam mana dia punya panjang getah tersebut. Okey, so kita nak tengok sama ada getah tervulkan ataupun getah tervulkan lebih kenyal ataupun tidak. So kalau ikutkan, sepatutnya getah tervulkan lebih kenyal. Lebih kenyal tu maksudnya dia boleh kembali ke bentuk asalnya. Bila kamu panjangkan dia, tarikkan dia, so dia akan kembali ke bentuk asal tanpa memanjang lagi. Kalau getah tak tervulkan ni, kalau kamu letakkan pemberat, dia akan panjang terus panjang. Okey. So, itu adalah, so kita lihat apakah sifat-sifat getah tervulkan. Okey. Getah tervulkan, okay, dia ada sifat-sifatnya lagi bagus lah, lagi hebat lah. Sebabnya kita ada rangkai silang yang kuat yang menghalang polimer daripada menggelongsor dan dapat direnggangkan dan kembali semula ke bentuk asal selepas diregangkan. Okay, tenaga haba yang tinggi juga diperlukan untuk memutuskan ikatan rangkai ni. So, ini bezanya lah. Okay, kalau getah tervulkan sebelum regangan macam ini. Tapi, yang ini pula sebelum regangan dia macam ini. Okay, waktu regangan dia panjang ini. Tapi, bila lepas regangan dia panjang lagi panjang. Sebabnya dia tidak kenyal lah. Berbanding dengan getah tervulkan ni. Dia maintain sahaja. Okay. So, beza ciri-ciri dia, kalau kamu tengok yang pertama, getah tervulkan ni dia lebih kenyal. Okay, tapi getah tak tervulkan dia kurang kenyal. Untuk getah tervulkan dia keras dan getah tidak tervulkan dia lembut. Okay, kekuatan getah tervulkan adalah tinggi, dia kuat. Okay, getah tak tervulkan dia tak kuat. So, getah tervulkan dia tahan haba yang tinggi dan getah tak tervulkan kurang tahan haba yang tinggi. Okay, untuk getah tervulkan lebih tahan terhadap pengoksidaan, getah tak tervulkan lebih mudah teroksida. So, itu sahaja yang kita akan belajar untuk hari ini. Okay, so untuk uji diri ni, cubalah buat. Okay, yang pertama, okay, namakan polimer bagi getah asli. Polimer bagi getah asli. Siapa dapat jawab? Poli apa? Namanya. Poli apa? Syamil dapat jawab tak poli apa, Syamil? Atas sekali ni namanya. Poli apa nama dia? Yang ini. Syamil, are you with me? Okay, apa nama poli apa ni, Syamil? Polyisoprena. Ya, nama dia adalah polyisoprena. So, itu adalah soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni banyak bab ni membaca bosan Okey, dua. Okey, kehadiran asid dalam lateks menyebabkan lateks ini menggumpal. Okey, nyatakan fungsi asid dalam proses penggumpalan lateks. Apa fungsi asid? So, kamu pergi kepada nota yang atas sekali tadi. Okey, apa fungsi asid tadi? So, asid tadi dia akan menggumpalkan lateks. So, kamu tengok ya. Kamu salin gini, asid dapat menggumpalkan lateks dengan meneutralkan membran protein yang bercharge negatif. So, ini ya. Kamu salin yang ini ya. Okay, asid dapat menggumpalkan lateks dengan meneutralkan membran protein yang bercharge negatif. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, semua orang dah lapar, saya pun lapar juga kan, kamu lapar kan? Okey, huraikan proses penggumpalan lateks. So, macam mana kamu nak huraikan untuk uji diri 4.2 ni? So, kamu letakkan, okay, start daripada step yang pertama yang ini. Kamu cakaplah. Pertama, membran protein yang bercharge negatif akan menyebabkan zarah tertolak apabila mendekati antara satu sama lain.
Okey, step yang kedua, ion hidrogen daripada asid akan meneutralkan charge negatif pada membran protein. Dia akan neutralkan lah. Kemudian dibelanggar. Zarah-zarah getah akan berlanggar di antara satu sama lain menyebabkan apa? Membran protein akan pecah. Soal yang keempat, polimer-polimer getah tadi dia akan bergabung di antara satu sama lain. Okey, untuk bab 4 ni dia tentang polimer saja. So, tak apalah. Okey, kemudian apakah kelebihan pemvulkanan menggunakan sinaran berbanding proses pemvulkanan menggunakan sulfur? Yang tadilah kaedah alternatif. Okey. So kamu cakaplah, okey, kaedah pemvulkanan ini dia lebih sulfur lebih bagus, bukan lagi bagus, lebih daripada kaedah sulfur. Pemvulkanan alternatif ni dari sinaran ni lebih bagus daripada sulfur. Okey, oleh sebab apa? Okey, so nanti kamu ambil yang nota saya yang tadi. Ini cikgu, mana cikgu dapat ni? Cikgu screenshot, cikgu scan QR code dekat sini. Cikgu scan QR code nanti, so dapatlah jawapan daripada sini. Okey, so nanti cuba buat. Okey, kemudian yang ini adalah jawapannya. Sebab getah asli yang divulkan sinaran bebas daripada sulfur, sitotoksi dan alahan yang disebabkan oleh bahan pemecut kimia. So, ini kelebihan untuk gunakan sinaran dah. So, ini jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, kemudian apa soalan yang seterusnya? Okey, soalan yang seterusnya bandingkan. So, bandingkan, kamu ambil sahaja yang ini, ciri-ciri ini kamu bandingkan antara getah tervulkan dan tidak tervulkan. Okey. Boleh? So, nota kamu jangan buat panjang-panjang ya. Cikgu pun pening baca. So, kalau boleh, yang maksud ciri getah yang pertama apa polimer getah tadi, polyisoprena, lukiskan dia punya struktur. Lepas tu apa ciri getah asli. Okey, kemudian bagaimana penggumpalan getah tadi, bagaimana pemvulkanan. Itu simple saja beza antara getah vulkan dan getah tidak tervulkan. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Okey, so kerja kamu, tugasan kamu seterusnya adalah semasa waktu tutorial sekarang ni. Sila buatkan buku kerja muka surat 136. Sehingga habislah. Sehingga pemvulkanan. Sampailah kamu kena buat banyak-banyak kan. Buatlah sehingga habis kita nak belajar 146. 136 hingga 146. So, dia punya jawapan pun senang saja. Fill in the blank sahaja semua. Okey. So, ada apa-apa masalah? Sila bagi tahu saya. Okey, itu sahaja. Hari Rabu kita akan belajar getah sintetik. Okey. So, hari Rabu kita akan belajar mengenai getah sintetik. Okey, so jumpa lagi. So, waktu tutorial, sila siapkan kerja dalam buku kerja. Okey, nota ringkas dan uji diri 4.2. Cikgu dah bagi jawapan tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum.